Okey, Assalamualaikum semua. Jadi ni adalah video berkenaan dengan wiring LC135 khusus kepada tajuk kita pada hari ini adalah total loss. Okey. So video sebelum ni ada dua, iaitu tentang aku cerita pasal full wave, macam mana kita nak buat motor kita jadi full wave, dan yang ketiga adalah video ni lah, total loss. So total loss ni dia fokus kepada ignition punya sistem. Okey, ignition punya sistem. So ni adalah diagram daripada manual LC135. Kalau kita boleh tengok dekat sini, ni adalah komponen dia lah. Ada switch, fuse, battery, magneto, CDI, coil magnet, spark plug, coil magnet pula, coil plug dan spark plug. So yang ni korang boleh baca sendirilah. Dia kalau korang pandai baca elektrik tu mungkin senang, tapi benda ni memang senang je pun. Okay, so kita pergi yang ke part seterusnya, iaitu wiring dekat CDI. So ni adalah soket besar dan ni soket kecil. So soket besar, ni adalah function-function lah, korang baca sendiri. Dan untuk motor spek perlumbaan, dia orang tak guna semua. Contohnya kalau kita tengok motor drag, okey, motor drag dia orang tak ada pakai sensor untuk temperature. Lepas tu fan punya tak ada, TPS pun tak ada. So boleh kata part yang kecil ni dia orang takkan pakai lah. Dia orang mungkin pakai untuk TPS 5 volt, untuk tambahkan voltage kepada CDI sahaja. Tapi tu jika CDI yang tak ada booster. Okay, so diorang buat benda ni lagi simple, dan semua arus api tu, semua arus dalam wiring motor tu akan tertumpu untuk pengapian saja. So CDI pun tak adalah berat ataupun jadi busy ataupun jadi sibuk untuk monitor benda-benda lain ni. Contohnya macam temperature tu, benda tu dah tak guna untuk motor perlumbaan. So memang dia orang tak akan pakai lah. Jadi arus elektrik tu cuma, dan CDI tu cuma fokus untuk buat ignition saja. Benda lain dia takkan buat. Okay, so aku tak nak cakap lebih lanjut pasal ni. Kita akan pergi ke pasal total loss, dia punya wiring total loss. So ni adalah diagram untuk total loss, fully total loss. Okay, so total loss ni beza dia dengan motor biasa cuma satu je. Okay, power source dia cuma datang daripada bateri. Okay, sebab itu kalau korang tengok dekat sini, aku cuma tulis rotor, bukannya rotor magnet. So tujuan utamanya cuma dua. Okay, ataupun kelebihan dia cuma dua bila kita buat total loss ni. Satu, pick up, dan yang kedua, api lebih stabil pada RPM yang tinggi. Okay, tu je lah aku boleh ingat. Mungkin korang boleh tambah lah mana-mana part yang aku salah. So rotor ni, bila contohnya magnet potong, seperti yang kau tahu, magnet potong ni bila kita potong, ianya akan menambahkan pickup, pada motor. So untuk rotor ni, dia orang untuk total loss, sistem total loss ni, dia orang buang magnet dalam ni dan cuma tinggalkan bahagian besi sahaja, dan juga pulse, pickup pulse ni lah, dekat sini. Dan ada dua jenis, satu diorang modify yang asal, yang original, dan satu lagi diorang custom. Aku nampak satu brand Cardinal, diorang pun ada hasilkan custom rotor untuk LC135. Okay, so macam mana ianya terjadi total loss? So bateri akan supply power. Okay, power masuk ke CDI, dan CDI ni lah
dia akan dia akan kumpul voltage, dan bila pulser ni pulser ni dapat signal daripada rotor iaitu crank sensor ring. Bila sampai dekat timing degree yang dikehendaki, barulah CDI ni akan melepaskan voltage masuk ke coil plug terus menghasilkan hantar voltage kepada spark plug, dan spark plug akan menyala lah. So itu sajalah secara basic. Okey, so ni adalah wiring dia. Okey, yang ni masuk ke pulser, yang ni pun sama lah. Yang ni aku ada share dekat IG aku. Kalau korang boleh tengok, korang nak follow ke apa ke, boleh follow. So ni adalah total loss dalam drag dalam drag, dan juga dalam untuk litar lah, untuk main track. So untuk main track mungkin diorang akan buat, diorang punya bateri ni diorang paksa pakai bateri yang kapasiti lagi besar. Okey, tapi voltage masih sama lah, 12 volt. Kapasiti je cuma lagi besar, ataupun diorang set up parallel. So kapasiti akan jadi lagi besar, tapi voltage masih sama. Dan kalau korang tanya aku sesuai ke tak untuk pakai dekat motor harian, tak sesuai, sebab bateri akan habis, sebab tak ada generator untuk recharge balik bateri. Okay, so ni adalah fully total loss. Aku tunjuk satu video ni. Ni Ihsan daripada Bro Chris, okay, daripada Sarawak. Okay, dia tunjuk macam mana pengapian menggunakan total loss. Okay, korang tengok plug dia akan keluar api. Okey, yang ketiga, ni adalah semi total loss, dan kebanyakannya ianya digunakan di dalam culprit. Okey, dan aku pun sekarang ni pakai style macam ni, kalau korang nak tahu. So kalau kita tengok kat sini, okey, ni adalah semi total loss lah. Bezanya macam tadi, yang ni rotor magnet, sebab dekat rotor ni masih ada magnet. So untuk bagi ringan, antara korang potong ataupun korang lay ataupun korang pakai yang Umar punya lah untuk bagi ringan. Dan coil magnet biasanya diorang ambil dua je wire, tak ada pakai wire kuning, cuma pakai wire putih dan juga wire hitam, dan masuk kepada rectifier, dan rectifier ni akan charging. Dan ni adalah ground lah, daripada bateri akan ground balik ke coil plug. Okay, dan daripada CDI pun akan ground balik kepada sini. Ground ke sini, silap, daripada sini ground, dan yang ni ke coil plug. So ni adalah wiring dia lah. Okay, so beza dengan yang tadi, cuma yang sini ada coil magnet dan juga rectifier, dan rotor pun masih ada magnet. So masih berat lah, masih berat. Tapi kelebihannya dekat sini, dekat wiring ni CDI tak dibebani dengan benda yang lain seperti temperature punya sensor, fan punya relay, dan TPS punya benda lah. So sekarang ni aku pakai yang macam ni. So kelebihannya apabila aku pakai benda ni, sistem total loss culprit punya style ni, satu yang aku dapat rasa,
aku punya timing degree aku kena turunkan. Sebelum ni aku pakai 33 dekat peak dekat CDI Red Leo tu. Aku set peak punya apa nama ni, timing degree yang paling tinggi adalah 33. Tapi sekarang ni aku kena pakai 30 je. So sebab aku pun tak pasti, tapi memang ada perbezaan lah. Daripada segi pick up, daripada segi top pun ada beza sikit. Tu je lah, ada beza sikit lah. Tapi tak ada lah sampai boleh apa, beza dia tu sampai macam korang pakai blok besar ke apa kan. Tapi memang ada sedikit beza lah. So itu saja untuk ni. Korang boleh tengok diagram ni. Dan aku sarankan korang try lah. Dan bila untuk grounding macam ni, daripada bateri ni tak perlu pun korang ground balik dekat coil plug. Okay, korang boleh ground balik ke body. Yang ni mungkin aku silap buat ni. Bateri ground balik ke body, dan yang lain ni boleh follow balik lah, yang ikut part yang sama. So kalau bateri ni nak ground balik ke body, untuk motor kat prik, sebab untuk kat prik ni memang tak ada lampu, memang tak ada meter. Okay, lampu meter semua tu tak ada. Jadi bolehlah kita nak ground ke coil plug ni. Tapi untuk motor yang kita pakai harian ni, bateri ni masih kena ground dekat body, sebab banyak benda-benda lain masih gunakan body sebagai grounding. So tengok video aku pasang wiring ni dekat motor aku. Jadi soket pun dah siap pasang dengan wire lain. Ni wire silikon. So aku nak try pasang dulu, harap hidup lah. Okey, jadi aku dah siap pasang. Dah sambungkan wire mengikut apa chart yang aku buat tadi. Ni sambung ke Swiss pulser. So kita akan try start. Sambung ke pulser, sambung ke coil plug. Try start dulu. Tapi RPM aku tak sambung lagi. Okay, voltage 12.4. Okey, jadi sekarang ni cuma tinggal untuk aku buat kemasan dan atur baliklah wire-wire yang berselirat ni. Jadi apa beza dengan yang aku buat tu dengan yang ni? So bezanya cuma satu je. Aku tak pakai magnet potong. Aku masih menggunakan coil plug, dan bukan coil plug, coil magnet, dan juga magnet yang ada magnet lah. Jadi bateri aku akan sentiasa di-charge. So itu saja kot. Tapi sekarang ni sebelum tu aku nak cakap, sebab aku dah modify, tak ada. So motor aku sekarang ni memang tak ada sensor untuk suhu. Bila tak ada suhu, kipas pun tak berfungsi takkan berfungsi lah. Jadi aku cuma harapkan dekat meter kosong ni, meter suhu ni. Okay. So kalau dia cecah 100 darjah Celsius, maksudnya motor tengah overheat lah tu. So aku kena berhenti lah. Dan kemungkinan aku akan buat double Swiss ataupun Swiss manual untuk kipas. Okay, pemasangan semua dah siap. Ke belakang
lampu Swiss, lampu 3 step ni. Ni yang aku buat pakai apa nama ni, rectifier NMAX. So siap lah projek rectifier NMAX full wave tambah dengan ala-ala total loss. Tak ada total loss sebab masih pakai magnet dan juga coil magnet. So harap-harap semua okey. Nanti aku okey. Jadi sebagai kesimpulannya, daripada 3 video yang aku buat, termasuk video ni lah so kita dah belajar. Aku dah share tentang full wave, apa itu full wave, macam mana kita nak buat full wave dekat LC, dan yang ketiga adalah total loss. Dan jika korang nak main drag, better kau buat total loss lah, total loss. Dan ni adalah keratan daripada blok otai. Dia pun pakai sistem total loss. Okey. Dan yang untuk kegunaan harian, aku rasa kena buat steering total loss lah, macam ni. Macam ni. Dan setupnya kena pakai full wave rectifier untuk mendapatkan voltage yang dihasilkan, iaitu dalam 14 lah dia masuk ke sini. Okey, dia arus dia 14.3. Dan korang boleh pakai rectifier racing yang akan tambah 5 volt lagi. So totalnya mungkin akan cecah sampai 15 volt. So korang bayangkan full wave punya gelombang, okey, full wave elektrik tu, arus tu masuk ke CDI. Sebelum ni half wave je, dan sekarang ni full wave. Kau tengok api dia macam mana. Memang berbeza lah. Nanti aku cerita apa feedback aku. Dan full wave. Lepas tu korang pakailah CDI racing yang boleh ubah ignition timing. Contohnya macam CDI MB ke, CDI radio ke, UMA ke, apa-apalah yang adjustable. Okay. Sebab kalau dulu untuk orang ubah ignition timing, dia orang terpaksa ubah kedudukan pulser pada kulit enjin. Tapi sekarang dah mudah lah, sebab kita ada CDI adjustable dengan harga yang mampu milik. Dulu harga CDI adjustable ni agak mahal. Okey. Dan dengan menggunakan wiring seperti ini, CDI kita tak terbeban. Cuma kekurangannya dia tak ada sensor lah untuk kipas, dia tak ada sensor untuk suhu, semua tu dia takkan ada. Jadi korang kena ada meter kosong temperature tu untuk monitor suhu coolant lah, suhu enjin. Macam aku memang tak pernah, sampai sekarang ni memang tak pernah lagi kipas aku berpusing. Okay, so aku tak ambil pot sangat lah pasal kipas tu. Maksudnya motor aku tak adalah overheat. Pernah lah overheat sebab silap pakai gasket kan. Gasket aku guna balik gasket yang dah pernah pakai. So sebab tu lah jadi overheat, bocor sikit dan overheat lah motor aku time tu. Tapi kipas pun tak pusing. So aku tak ambil pot sangat lah pasal kipas dekat CDI tu. Kipas dekat radiator. So itu saja. Okey, dan feedback aku bila aku pakai, macam aku cakap sebelum ni, motor lagi ringan, top ada, berbeza, tapi lebih kepada ringan lah. Aku rasa macam api lagi stabil. Ni aku punya feedback dengan apa yang aku dah buat ni lah. Dan sebab tu hari ni 17 ke 18 ni, ini 18 bulan. Memang aku dah pakai seminggu lebih. Memang sedap gila. Dan terpulanglah pada korang nak try buat ke tak, aku cuma share je. Dan aku harap benda ni ada bagi manfaat lah dekat orang yang tengok ni. So itu saja. Terima kasih kepada Bro Chris kerana share benda ni dekat aku lagi sekali.
Dan banyak lagi lah benda yang kita sembang, tapi aku tak boleh nak explain dalam video ni sebab terlalu panjang dan terlalu complicated untuk orang-orang macam aku. Sebab aku tak ada hands on. Jadi inilah hands on yang aku buat. Yang lagi-lagi kau-kau, contohnya macam adjust rotor ni semua ni aku tak buat lagi. Jadi mungkin di masa hadapan aku akan try pakai rotor magnet Uma. So kita tengoklah, kalau ada rezeki tu adalah. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.